Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang hormati para alim ulama, Ustaz Fakorazi Abdul Rahman, sahabat-sahabat sekitar Kumpul dan sekitar kawasan Belkasa. Jadi, pertamanya saya mohon maaf kerana mungkin perancangannya Ustaz atau Dr. Fadil yang pengurusi majlis, mungkin dia ada hal lain, anak-anaknya. Jadi Ustaz Fakorazi minta saya gantikan. Jadi saya sebenarnya tak kira bersedia untuk pengurusi majlis. Sebenarnya nak dengar majlis dan nak memahami apa yang kita akan bincangkan bersama-sama. Jadi Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan taufik dan hidayah Allah Ta'ala dapat kita berkumpul di markas Lubuk Merbau ini untuk sama-sama kita muzakarah ilmiah. Muzakarah ilmiah bersama Ustaz Fakorazi Abdul Rahman, Mudir Darul Hadis Al-Marbawi. Yang mana muzakarah ilmiah ini kita akan dimulakan dengan penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz Fakorazi dan soal jawab ilmu berkaitan apa yang diterangkan oleh Ustaz Fakorazi. Dan kita harap penerangan dan perbincangan ini dijalankan secara dua hala. Secara dua hala, Ustaz akan terang, dan jika ada sebarang kekeliruan, ketidakfahaman, ketidakpuasan hati, sahabat-sahabat kita kemukakan pada sesi soal jawab kita nanti selepas setiap tajuk dibentangkan. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Fakorazi Abdul Rahman untuk mengambil tempat untuk rasanya terus kita mulakan majlis kita pada malam ini. Dipersilakan. Sebelum Ustaz Fakorazi memulakan majlis, saya akan bacakanlah sedikit penerangan dan soal jawab ilmu berkaitan. Yang pertamanya, kita akan bincangkan tentang najis mughalazah yang babi dibasuh sekali. Kenapa ataupun daripada mana hujah najis babi ini dibasuh sekali. Yang kedua, hadas besar boleh berada dalam masjid. Yang ketiga, hukum orang kafir makan daging korban. Yang keempat, hukum najis binatang yang boleh dimakan. Kelima, hukum air qolah dan permasalahannya. Keenam, jamak qasar dan permasalahannya. Ketujuh, kunut dan permasalahannya. 8, aurat muhafafah dan muhalazah. Dan yang ke-9, hukum berkaitan wakaf. Jadi untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan dengan hormat Ustaz Fakorazi untuk meneruskan majlis muzakarah ilmiah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر ولا تسبق بالخير. الفاتحة. Yang dihormati dan dikasihi sahabat saya, terima kasih selaku mengurusi majlis pada malam ini.
seterusnya kepada hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan hikmah dan kurnianya pada malam ini telah dikurniakan kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu, untuk sama-sama kita bermuzakarah. Kerana apa isu yang kita akan bangkit, kita akan sebutkan pada malam ini, iaitu isu yang berkaitan dengan masalah hukum hakam yang ada di dalam agama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajar kita bila berlaku kemuskilan, perbezaan pendapat ataupun pandangan, Allah Ta'ala kata fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, sekiranya kamu mempunyai perbezaan pendapat, berselisih pendapat, pandangan antara satu sama lain, Allah Subhanahu wa taala kata, hendaklah kamu kembali kepada Allah, iaitu kepada Al-Quran. Yang keduanya kepada hadis Nabi SAW. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian itu sebaik-baik keputusan. Untuk makluman hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab apa perkara ini perlu dibentangkan, dijelaskan dan juga diselesaikan. Kerana lebih kurang selama 13 tahun saya mengajar pasal Mubah ni, adalah isu-isu yang dikatakan orang keliru. Di antaranya tajuk-tajuk yang ditengahkan tadi, orang tak boleh dengar. Jadi elok juga saya bentangkan. Kalau dulu saya tak sebut, 13 tahun dulu, sampai sekarang pun tuan-tuan tak boleh dengar. Ada pendapat, pandangan kata bagi basuh sekali. Di dalam kita nak menyampaikan agama Islam, hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala, kita orang Islam Allah Ta'ala ajar dalam Quran, di dalam surah Al-Ahzab, Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, agama Allah Ta'ala ini, dia tak boleh takut melainkan kepada Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW lebih pelik, lebih ganjil daripada apa yang saya sebut di dalam kuliah saya. Walaupun peringkat pertamanya orang tak boleh terima, benda yang paling pelik, paling ajaib, Nabi SAW menceritakan kepada orang ramai dia naik ke langit di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Masa tu MH370 tak ada lagi tuan-tuan, helikopter kapal terbang tak ada lagi. Tetapi bila Nabi SAW dijemput oleh Allah Ta'ala naik ke langit, dia tak peduli. Orang nak terima tak nak terima, nak percaya tak nak percaya, nak pakai tak nak pakai, dia cerita. Walaupun peringkat permulaannya orang tak percaya, tak terima, akhir lama kelamaan diberi penerangan, diberi penjelasan, dihuraikan, diterang. Akhirnya orang boleh percaya, orang boleh terima. Kalau Nabi dia naik ke langit, dia tak cerita pada zaman dulu sebelum dia wafat. Saya rasa tuan-tuan pun tak pakai kata Nabi naik ke langit, sebab Nabi tak pernah cerita. Betul tak tuan-tuan? Benda tu lebih pelik daripada najis babi basuh sekali. Naik ke langit, kalau saya cerita tuan-tuan saya naik ke langit semalam, tuan-tuan tak ada terima, kerana lebih pelik.
Dan kita tengok dalam Al-Quran juga, muka limah ni kena panjang sikit. Sebab saya sebut benda-benda ini bukan contohnya masalah babi, basuh sekali. Saya cerita dulu pendapat pertama basuh 7 kali, dari dia sekian. Pendapat yang kedua basuh sekali, basuh sekali. Pendapat pertama 7 kali, pendapat yang kedua basuh sekali, dari sekian. Bila secara kebetulan saya mengajar hadis. Bila saya mengajar hadis, saya belajar di Pakistan hampir 10 tahun hadis ini. Bila kita sistem pengajian hadis, dia kena baca satu hadis yang berkaitan dengan hukum, display dia kena cerita semua mazhab. Dia tak boleh cerita satu mazhab. Cuma yang jadi keliru dia, orang yang dengar itu, dia tak belajar sendiri dengan saya. Dia tak belajar. Dia dengar ujung-ujung telinga, dia buat laporan kepada mana-mana ustaz. Ustaz tu orang lebih kan? Babi pun basuh 7 kali, takkanlah anjing pun basuh 7 kali, takkanlah babi ni basuh sekali. Di sini saya nak terangkan di mana dalil yang saya ambil, benda-benda yang dibangkitkan tadi. Tuan-tuan, pada malam ni, tuan-tuan jangan silap faham. Saya datang ke sini bukan nak jual kitab. Saya cerita dalil dalam kitab, bukan nak jual kitab. Kita tuan-tuan kata dulu ada orang nak jual kismih, nak jual janggut Nabi, semua tak kurang lima, malam ni nak jual kitab. Saya tak jual. Malam ni bukan malam jual kitab, malam kita nak terang isi yang ada dalam kitab. Tuan-tuan tak pakai dekat saya tak ada masalah. Pendapat saya bukan Quran, bukan hadis. Tetapi kalau sekiranya apa yang saya sampaikan ini betul dengan Quran hadis, tuan-tuan jangan terima. Bukan semestinya terima, maknanya tak menganggap itu satu kesalahan. Yang keduanya, kena hormatlah dalil-dalil ulama mengukuhkan ini. Tak hormat saya tak apa, pandangan saya tak ada masalah. Saya pun macam tuan-tuan juga. Tetapi dalil-dalil yang ulama mengukuhkan dalam kitab terlalu banyak ni. Saya rasa malam ni lebih kurang 30 kitab lebih saya bawa. Sebenarnya ada banyak lagi. Kalau saya bawa semua, mungkin seminggu tak selesai, tak habis saya nak baca. Ini pun mungkin sampai rapat ke subuh saja. Sebab sesi saya jawab kita akan buka. Saya akan buka tuan-tuan berdebat. Ini saya kita buka suatu jalan tuan-tuan. Macam saya belajar di Pakistan dulu, memang kami buka debat. Mana-mana ustaz buka debat, bukan kelahi debat ni. Debat ni bermuzakarah, berbincang. Sikit mungkin ada di kalangan tuan-tuan ada dalil yang lebih kuat. Tuan-tuan, saya bawa 30 lebih, hampir 40. Mungkin tuan-tuan di belakang sana ada bawa 50 kitab. Kita Arab dan semua mazhab kita ahli ke, kita bermuzakarah, kita bincang. Kita tengok pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat. Di sudut salah tak salah ni, tak salah lah. Tuan-tuan pegang pendapat tuan-tuan pun tak salah, saya pegang pendapat saya pun tak salah. Cuma kita nak ambil, sebab di bawah ini dia kata tahqiq. Tahqiq ini untuk memastikan masalah tu yang mana lebih tepat, lebih kuat berdasarkan kepada Quran dan hadis. Jadi kalau tuan-tuan nak hujah balik saya, jangan main akal. Yang pertamanya jangan sebut akal. Yang keduanya tok guru saya kata macam tu, ustaz saya kata macam tu. Yang tu tak boleh. Sebab saya pun ada tok guru, saya pun ada ustaz. Jadi kita sebut Quran, hadis dan juga kitab. Ustaz cakap tu salah, kitab macam ni sebut. Dan yang kedua, yang ketiga saya nak sebut, orang kata benda ni tak penting lagi. Orang masa cerita benda-benda ni, orang jadi keliru. Saya dah sebut benda yang dalam agama, asalkan dia ada dalil dalam Quran. Keliru tak keliru itu masalah orang tu. Kita wajib menyampaikan agama. Kalau kita tak sebut sekarang ini, sampai bila orang nak faham? Kalau tuan-tuan kata saya tak sesuai lagi menceritakan masalah benda-benda furah ini di dalam masyarakat sebab orang keliru, tunggu orang faham dulu, tunggu orang clear dulu, baru boleh kita jelas. Maknanya isu hudud tidak rasional kita ketengahkan sekarang. Hudud tak sesuai lagi kita buat. Malam ini juga selain kita nak bermuzakarah ilmu, saya nak ajak tuan-tuan berfikir. Kalau tidak sesuai, saya rasa isu hudud tidak boleh dibangkitkan sekarang. Sebab DAP tentang pelaksanaan undang-undang hudud, gerakan tentang, MCA tentang. Tapi saya sebut isu-isu Najib Mu'alazah, hadas besar boleh duduk dalam masjid, DAP tak pernah marah kepada saya. Gerakan tak pernah tegur saya. Kenapa ustaz kamu mengajar orang keliru? Tak pernah. Hudud orang lawan. Kenapa di dalam keadaan banyak parti lawan undang-undang hudud, nak buat juga undang-undang hudud? Sebab apa? Sebab apa kita nak buat sangat undang-undang hudud ni? Sedangkan orang keliru boleh kalah dalam pilihan raya, boleh pening orang. Nak ceritanya hudud undang-undang Allah.
yang ada dalam Quran. Peringkat pertama dia tak apalah orang keliru, kita terang menjadi kewajipan penceramah ustaz tu. Ini kewajipan dia terang. Orang tak faham terang lagi. Orang tak faham terang lagi sampai dia jelas. Kewajipan orang yang belajar pula, dia pening, dia kena tanya balik ustaz tu. Ustaz, kamu ambil dalil mana? Kamu cakap ni aku pening. Aku tak boleh masuk, aku naik darah tinggi bila dengar cerita-cerita macam ni. Ini tak, dia tak dengar pun, dia tak ngaji pun dengan saya. Di ujung-ujung telinga dia dengar, dia report ustaz. Ustaz tu pula goreng kan. Cuma saya nak suruh, saya sedih sikit malam ni. Orang yang petikai itu tak datang. Saya harap dia bawa kitab 4 kali ganda saya. Besok akan timbul pula ke belakang. Sepatutnya ada di sebelah saya. Ataupun dalam ni kita bermuzakarah, bukan lain. Jadi kalau tak datang malam ni, besok ngongek-ngongek ke belakang, jadi tak selesai masalah. Yang kedua, yang keempat apa lah? Selama 13 tahun saya mengajar, dia tak ada orang keliru pun. Dia seorang je keliru, seorang dua keliru. Kalau tidak, lama dah saya tak dimengajar. Lagi orang kata saya wahabi, lagi orang kata tak betul sesat, lagi ramai orang nak ngaji. Jadi masalah dia sendiri yang bermasalah, bukan orang lain. Semua dia kata orang keliru, orang pening. Jadi kita tak boleh cerita Nabi naik ke langit orang pening. Tak boleh cerita masalah undang-undang hudud orang pening. Tetapi kita cerita juga kerana hukum Allah. Jadi saya nak ulangi sekali lagi sebab apa perkara ini timbul. Saya mengajar hadis, terpaksa saya sebut walaupun pendapat itu berbeza dengan pegangan orang-orang awam, berbeza dengan pegangan biasa, oleh kerana dia ada di dalam kitab, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk kita memberi penerangan. Sebelum saya nak baca satu persatu permasalahan yang termaktub dalam poster ini, saya minta air sikit lah. Minta masuk apa sih depan ni? Apa-apa? Itu orang ramai yang kena masuk. Apa? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita masuk, kita bahas satu persatu. Sebagaimana yang disebutkan tadi, setiap perkara yang berkaitan dengan hukum hakam ini, halal ke haram, boleh tak boleh, wajib ke tak wajib ke, kita kena ada dalil. Umpamanya kita nak sembahyang, sebab apa kita sembahyang? Sebab Quran kata aqimus solat. Sebab apa kita berpuasa? Kutiba alaikumus syiyam. Sebab apa kita menunaikan zakat? Wa atuz zakah. Begitu juga, sebab apa kita kata babi itu haram dimakan? Sesuatu perkara sebagaimana yang disebutkan tadi yang berkaitan dengan hukum, halal haram, boleh tak boleh, dia kena ada sandaran ataupun disebut sebagai dalil. Umpamanya babi kita kata haram, sebab apa haram? Adakah kerana kita tak lalu makan kita kata haram? Tak, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kamu makan bangkai, darah babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Maknanya babi kita kata haram, sabit dalil di dalam Quran. Kita kata mengumpat itu haram, berdosa. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu, saudara se-Islam yang telah mati? Fakarihtumuh, maknanya kamu tak suka makan daging saudara kamu. Kalau tak suka, jangan mengumpat. Jadi secara kesimpulan, semua perkara yang berkaitan dengan masalah hukum hakam, dia kena ada dalil.
Berhubung dengan masalah anjing, jilatan anjing ataupun najis anjing disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Bila anjing menjilat pinggan mangkuk kamu, hendaklah dibasuh 7 kali, sekali dengan air tanam. Maknanya basuh anjing itu 7 kali secara jelas ada di dalam hadis. Okey, berhubung dengan jilatan babi ni, ada tak dalil daripada hadis Nabi suruh basuh 7 kali? Dalam kitab ada, tuan-tuan nak buka Mata Badrin, Kifayatul Mustadi, Sarifil Anggur tadi memang ada lah. Di dalam Quran dan juga dalam hadis ada sebut dah basuh berapa kali. Oleh kerana itu hadirin sekalian, ulama berbeza pendapat di dalam masalah ini. Di dalam kitab Al-Bayan, syarah kepada Muhazzab. Al-Bayan, syarah kepada Muhazzab. Jilid yang pertama, muka surat 436. Mas'alatun fil hukm al-khinzir. Hukm al-khinzir hukm al-kalbi fi jami'i ma zakarnahu min al-ghasli. Hukum babi sebagaimana hukum anjing pada semua perkara yang kami jelaskan daripada basuh. Pendapat pertama, di dalam mazhab kita Syafi'i, babi sama dengan anjing. Babi sama dengan anjing kena basuh 7 kali. Kalau tuan-tuan pegang pendapat yang pertama ini pun betul, tidak salah, sebab ada dalam kitab. Kerana apa? Babi dikiaskan dengan anjing. Ulama-ulama Syafi'i menyebut, kalau sekiranya babi itu dia tidak kotor daripada anjing pun, sekurang-kurangnya setaraf dengan anjing di sudut kekotorannya. Sekurang-kurangnya dia sama dengan anjing. Pendapat pertama kata, maka anjing sama dengan babi. Anjing basuh 7 kali, babi pun basuh 7 kali. Tengok saya terangkan. Saya tak terus sebut pendapat basuh 1 kali. Saya cerita pendapat pertama macam ni, sebab dalil disebut begitu. Okey. Wa qala Abu Abbas Ibnu Al-Qas fil Miftah. Ibnu Abbas sebut di dalam Miftah, qaul Syafi'i fil Qadim, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Qadim Imam Syafi'i. Pendapat Qadim ini maknanya sebelum dia pergi ke Mesir, dia telah mengeluarkan istimbat hukum babi itu. Dia kata yughsalu minhu marratan wahidatan. Babi itu qaul Qadim bagi Imam Syafi'i basuh sekali. Ini bukan pendapat Ustaz Fakhr Razi, pendapat Imam Syafi'i. Dia kata basuh sekali. Maknanya dalam kitab ini sebut ada 2 pendapat bab babi ini. Pertamanya basuh 7 kali, kias dengan anjing. Yang keduanya basuh sekali. Lalu di bawah itu disebut wa'lam anna rajiha min haitsu dalil. Ketahuilah olehmu pendapat yang rajih. Yang rajih ini maknanya pendapat yang paling kuat, min haitsu dalil annahu yakfi waslatan wahidatan bila turabin. Padanlah, dia kata babi itu dibasuh sekali tanpa air tanam. Wa bihi qala aktsarul ulama'i. Ini pendapat kebanyakan ulama. Antara basuh 7 kali dengan basuh sekali babi ini, ulama kata basuh sekali lebih kuat di sudut dalil. Tengok, bukan Fakhr Razi sebut, dalam Al-Bayan, satu kitab. Tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan tangguh sekejap dulu, simpan dulu. Saya nak baca semua kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah jilatan babi. Yang kedua, dalam syarah Sahih Muslim juga, tetapi kitab ni kitab baru, Kawkabul Wahaj. Ini pengarang ni baru. Dia ada 30 jilid lebih. Dia ada sebut masalah yang sama. Wa ammal khinziru fa hukmuhu
hukmul kalbi fi hazihi kullihi li'annahu aswa'u halan minhu. Adapun babi hukumnya seperti anjing dalam semua perkara kerana dia lebih jijik daripada anjing. Wa hadza mazhabuna. Ini pendapat mazhab kami, pengarang kitab ini kata, iaitu mazhab Syafi'i. Wa dhahaba aktsaru ulama'i, telah berpendapat oleh kebanyakan ulama, ila anna al-khinzira la yaftaqiru ila waslihi sab'an. Pendapat kebanyakan ulama dia kata babi tidak berhajat kepada basuh 7 kali. Bila tidak berhajat kepada basuh 7 kali, berapa kali kena basuh? Sekali sahaja. Wa huwa qaulu Syafi'i wa huwa qawiyyun fi dalil. Ini adalah merupakan pendapat Imam Syafi'i. Kita ni mazhab. Kita ni siapa yang mengasaskan mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata basuh sekali. Di dalam Majmu' Imam Nawawi jilid yang kedua, muka surat 538. Muka surat 538. Dia kata wa'alam anna rajiha min haitsu dalil annahu yakfi ghusratan wahidatan bila turabin. Ketahuilah olehmu, Imam Nawawi ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Imam Nawawi, Imam Mawardi, bukan kodi-kodi punya imam. Dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i, 20 jilid lebih, 24 jilid. Majmu' yang dia karang, muka surat ini apa dia, jilid yang kedua, muka surat 538. Dia kata wa'lam anna rajiha min haitsu dalil annahu yakfi ghusratan wahidatan bila turabin. Ketahuilah olehmu bahawa di sudut dalilnya, rajih di sudut dalil, rajih itu apa dia? Pendapat yang kuat di sudut dalil bahawa basuh sekali tanpa perlu dengan air tanah. Wabihi qala aksarul ulama'i. Dengan pendapat inilah telah berkata oleh kebanyakan ulama, qalu binajasatil khinzir. Mereka kata najis memang najis. Najis, dia khinzir ini najis tapi kena basuh sekali sahaja. Wa hadha huwal mukhtar. Pendapat itu pendapat yang terpilih. Tadi disebut paling kuat, yang keduanya terpilih. Dan 3 kitab. Yang keempat, Baharul Mazi. Orang lubuk tak baca Qoman Spana. Orang lubuk ni kan, bukan betul orang ni. Orang lubuk kan. Baharul Mazi jilid 1-2, masalah najis, buka surat 132. Muka surat 132. Mas'alatul najis babi dan hukumnya. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, maka telah kami kata pada anjing itu dengan barang yang menyuruh dia oleh Rasulullah SAW. Imam Syafi'i kata kalau pak anjing sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, maknanya basuh 7 kali. Dan adalah babi itu, jika tiada ia lebih jahat daripada hal anjing, tiadalah pula ia lebih baik daripadanya. Pendapat pertama tadi, kalau babi tak lebih jahat ni, tak lebih kotor daripada anjing, dia tak akan jadi lebih suci daripada anjing. Sebab itu pendapat pertama kena basuh 7 kali. Maka kami katakan dengan babi itu najis seperti anjing, kias atasnya. Kan saya cerita 2 pendapat. Pendapat pertama kias dengan anjing. Kata Nawawi, adapun babi maka hukumnya sebagai hukum anjing segenap perkara. Inilah mazhab kita. Dia satu mazhab, satu pendapat Imam Syafi'i. Kadang-kadang pendapat Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i setuju semua. Ada juga pendapat Imam Syafi'i berbeza dengan mazhab dia. Nanti beberapa bab kita akan sebut nanti. Di antaranya 4 ini. Dan berjalan kebanyakan ulama kepada bahawasanya babi itu tiada berhajat kepada basuh 7 kali. Tengok Imam Syafi'i punya pegangan.
babi tidak berhajat kepada basuh 7 kali. Dan ialah satu qaul bagi Syafi'i, satu pendapat daripada pendapat Imam Syafi'i sendiri. Di dalam masalah ini Imam Syafi'i sendiri ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama kias dengan anjing. Pendapat yang kedua basuh sekali. Dan ialah yang kuat pada dalil basuh sekali itu. Tuan Syekh Idris Marbawi kata kuat di sudut dalil, bukan Ustaz Borzi kata. Saya pun duk kaji lah masalah ini. Kenapa dalil-dalil cukup banyak, berpuluh-puluh kitab kata basuh sekali itu lebih kuat. Saya duk kaji kenapa ulama ni ambil dalil mana ni. Kaji punya kaji, baca punya baca, jumpa lah. Di dalam Mustadrak Hakim bab babi, Mustadrak Hakim di dalam babi. Mustadrak ini maknanya dia letakkan hadis-hadis sini mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Jilid yang pertama Haddatsana, muka surat 241. Haddatsana Muhammad bin Salih ibn Hanif, haddatsana Yahya bin Muhammad bin Yahya, haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Hamad bin Zaid, haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Abi Sa'labah al-Khusani أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله إن أرضنا أهل الكتاب يشربون الخمور ويأكلون الخنازير فما ترى في آنيتهم وقدورهم قال دعوها وما وجدتم عنها بدا فإذا لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء أو قال انضعوها بالماء ثم قال اطبخوا فيها وكلوا. Imam Hakim menyebut dengan sanadnya, dia kata daripada Abi Sa'labah al-Khusani datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia kata, wahai Rasulullah, kami berjiran duduk di negeri Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi ini mereka minum arak dan makan babi. Bagaimana pandangan kamu wahai Rasulullah berhubung dengan periuk-periuk mereka? Kami nak guna boleh tak boleh? Mereka berjiran dengan ahli kitab ni nak pinjam periuk mereka, periuk ahli kitab yang dimasak babi. Rasulullah kata kalau ada periuk lain, ambil periuk lain. Kalau tak ada, kamu basuh. Lepas tu kamu masak dalam periuk tu. Rasulullah tak cerita basuh berapa kali. Babi dia cerita basuh, anjing cerita basuh 7 kali. Masalah babi, Rasulullah tak cerita basuh berapa kali. Okey. Dia nak, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, nak kemukakan dalil boleh tak boleh, najis tak najis ni kena ada dalil daripada Quran, daripada hadis. Kalau pendapat ulama boleh kita bincang lagi, boleh dipetikai lagi, sebab pendapat ulama tidak setaraf dengan Quran dan hadis. Lalu kita tengok pula Abu Daud, jilid yang ketiga, bab menggunakan pinggan mangkuk orang kafir. Hadis yang ke 3839 daripada Sa'labah al-Khusani juga, dia sebut inna nujabiru ahlal kitab wa hum yatbuquna fi qudurihim al-khinzira wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in wajadtum ghayraha fakulu fiha washrabu wa in lam tajidu ghayraha farhaduha bil ma' wa kulu washrabu. Jadi seorang sahabat ini dia tanya, kami berjiran dengan ahli kitab, mereka masak babi dalam periuk, minum arak dituang di dalam gelas-gelas mereka, boleh tak kami nak pinjam periuk mereka buat masak? Rasulullah kata boleh. Kalau ada periuk lain, gunalah periuk lain. Kalau tak ada, kamu boleh guna, tapi basuh dulu. Rasulullah kata basuh dulu. Dia tak cerita berapa kali. Lalu saya tengok hadis cukup banyak, syarahan-syarahan ulama, di antaranya Bazlul Majhul. Di dalam Bazlul Majhul pun disebut, kita tengok dia kata, فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِسْتِعْمَالِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغَسْلِ وَالتَّنْظِيفِ. Boleh guna kuali ke periuk ke yang digunakan oleh orang kafir masak babi tadi setelah dibasuh. Dalam huraian ulama pun dia tak suruh basuh 7 kali. Lalu di dalam Talkhisul Khabir 8, ada 8 kitab lah.
Satu bab dalam kitab kita baca dalam Talkhisul Khabir Ibnul Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i juga, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kita tengok ulasan dia. Dia kata, dia baca hadis tadi. Lalu dia kata fa'amara bi ghasliha wa lam yuqayyad bil adad. Nabi suruh basuh, Nabi tak cerita berapa kali, 7 kali. Nabi tak kaitkan dengan 7 kali. Oleh kerana itu, dia petik pendapat Imam Nawawi, waqtar an-Nawawi an yughsala min wulu'ihi maratan. Oleh kerana itu, babi basuh sekali sahaja. Pendapat yang kuat. Dalam hadis suruh basuh sekali. Kalau di dalam masalah apa tadi, bab anjing suruh basuh 7 kali. Tiba-tiba saya dah terang beberapa kitab, banyak lagi berpuluh-puluh kitab. Kalau saya bawa semua kitab-kitab yang cerita jilatan babi ini kena basuh sekali, bab lain tak boleh bincang. Sebab tu saya bawa lebih kurang 10 je. Sedangkan 2-30 kitab dah saya baca. Hampir 50 kitab bab ni saja. Saya bawa sikit je sebab nak bincang bab lain lagi. Tiba-tiba setelah saya terangkan kepada tuan-tuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan daripada hadis Nabi dan pendapat para ulama, tuan-tuan nak pegang juga basuh 7 kali, silakan, tak ada salah. Tuan-tuan nak kata babi aku nak basuh kalau kena najis macam anjing juga sebab aku mengaji lama-lama macam tu, silakan. Bukan kata saya kata salah, saya tak kata salah. Cuma ketika saya mengajar, saya terpaksa kena terang dua-dua pendapat. Sebab kita kena amanah dengan ilmu. Walaupun kita pegang dengan sesuatu pendapat, ilmu kita tak boleh sorok. Sorok nanti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumun la'inun. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang Allah Ta'ala terang dalam kitab, Allah Ta'ala laknat dia dan semua makhluk laknat. Saya tak nak Allah Ta'ala laknat sebab sorok ilmu. Atas dunia saya lepas, di akhirat saya tak lepas. Kalau saya cerita benda-benda yang kontroversi ni, tuan-tuan pening, berguling-guling pitah, itu tuan-tuan punya pasal, bukan masalah saya. Saya kata babi ada pendapat basuh sekali, tuan-tuan pening naik kawah tinggi. Itu bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan. Nabi kan, dia balik daripada langit, dia jumpa Allah Ta'ala, dia cerita orang nak guling-guling atas padang pasir, nak mati ke, nak pitam, nak gauk ke, stroke ke. Sebab saya cerita, itu dia punya pasal. Dan kewajipan orang yang tak faham, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tak faham tu, jangan boleh tanya saya, bincang. Benda ni tak boleh jadi kelahi saya rasa. Kalau kita dengan ikhlas, dengan jelas, dengan hati yang terbuka nak cari kebenaran, saya rasa tak akan jadi tumbuk, tak akan jadi kelahi, tak akan jadi bermasa muka. Sebab benda ni benda khilaf. Cuma orang tu kata saya bawa ajaran salah. Yang tu saya rasa terpanggil untuk bagi penjelasan. Okey, tak apa. Tuan-tuan adalah kitab 3 budi di belakang ni saya nampak. Tuan-tuan boleh hujah balik. Sebab kita bukan kelahi, kita betul-betul kata Ustaz cakap dia salah. Boleh tak masalah. Okey, saya buka soalan sebelum masuk part lain. Sampai ke mana? Saya ini membaca kitab Sahih Bukhari dan Muslim tentang babi memang tak ada penjelasan secara terperinci mengenai jumlah basuhan dari Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi sebagai tambahan, sahabat kita ni tengok nak sesat tuan-tuan daripada Indonesia datang mengaji dengan saya. Bukan orang bohong, bukan orang sini. Dia kata dia baca dalam Sahih Bukhari Muslim tak ada cerita berapa bilangan basuh. Sebab dia gaji hadis.
Di Indonesia boleh dah belajar. Dia pun sama. Kalau dia tak ada kontrak, tak perlu saya buat ulasan. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, saya masuk kepada bab yang kedua. Hadas besar boleh berada di dalam masjid. Orang hadas besar ni merangkumi orang haid, merangkumi orang yang berjunub, orang haid dan juga orang yang berjunub. Okey tuan-tuan, berhubung dengan orang yang apa dia? Haid dan berjunub. Di dalam kitab Masailul Jumhur yang pertama, Masailul Jumhur jilid yang pertama, mas'alatun jumhur ulama'i ala annahu yuhramu 'ala al-junubi al-maksu fil masjid sawa'un tawadda'a am lam yatawadda'. Pendapat kebanyakan ulama bahawa orang yang berjunub, dia kata diharamkan berada di dalam masjid, duduk di dalam masjid sama ada berwuduk ataupun tidak berwuduk. Sebab ada pendapat ulama kata orang hadas besar kalau berwuduk boleh. Pendapat pertama kata berwuduk ke tak berwuduk ke, ada ismayang ke tak ada ismayang, haram duduk dalam masjid. Dia kata wa mimman ruya anhu hurmatul maksi fil masjid walau tawadda'a, wa mimman rawa anhu hurmatul maksi fil masjid walau tawadda'a. Di antara yang mengharamkan duduk di dalam masjid walaupun berwuduk, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, wa Sa'id bin Musayyab. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa Sa'id bin Musayyab, wal Hasan Basri, wa Sa'id bin Jubair, wa Amr bin Dinar, wa Malik, wa Abu Hanifah, wa ashabu wa Thawri, wa Ishaq bin Rahawai, wa huwa mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, berwuduk ke tak berwuduk ke tak boleh duduk di dalam masjid bagi orang yang haid dan juga orang yang berjunub. Wa qala Ahmad, pendapat Imam Ahmad kata yuhramul makthu 'ala al-junubi biduni wudu'in. Ahmad kata diharamkan menetap di dalam masjid dengan ketiadaan wuduk. Fa idza tawadda'a jaza lahul makthu. Imam Ahmad pula kata kalau ada air sembahyang boleh. Selama ni duduk dengar satu je, tak boleh. Pendapat yang kedua kata kalau ada ismayang boleh. Wa qala Muzanni wa Daud Zahiri wa Ibn Munzir. Wa qala Muzanni. Muzanni ni maknanya ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Muzanni kata dan juga Daud Zahiri, Ibn Munzir,
dan juga Ibnu Munzir, yajuzu lil junubi al-maksu fil masjid mutlaqan. Harus secara mutlak orang yang berhadas besar duduk dalam masjid, bukan lalu. Lalu tu pendapat banyak ulama boleh terima. Dia lalu orang berjunub ataupun orang haid ni, dia masuk satu pintu, dia keluar pintu sana, itu boleh. Tetapi ini memang duduk betul-betul dalam masjid, dia kata harus. Maknanya benda ni khilaf lagi. Khilaf lah. Pendapat pertama tadi tak boleh. Pendapat yang kedua, kena ada sembahyang terlebih dahulu. Di dalam kitab yang seterusnya, yaitu Bidayatul Mujtahid, jilid yang pertama. Al-mas'alatul ula, ikhtalafa al-ulama'u fi dukhul al-masjid lil-junubi ala thalathatil aqwal. Dia kata masalah persisihan ulama berhubung dengan masuk dalam masjid atas 3 pendapat. Faqaumun mena'u dhalika bi-itlaqi wa huwa mazhabul Malik wa ashabihi. Pendapat pertama ditegah secara mutlak, iaitu pendapat Imam Malik dan sahabat-sahabat